Assalamualaikum Cikgu Fuad. Waalaikumsalam. Boleh ceritakan sikit perkembangan sekarang, siapa yang di bawah latihan cikgu, apa cikgu punya program sekarang terkini? Okey, sekarang ni memang aku berada di Sekolah Sukan Negeri Perak di Gunung Rapat, dan coach pegang melatih atlet sprinter lah. Selain tu coach masih terikat dengan program Maju Sukan Negara, iaitu program podium dan juga pelapis kebangsaan, di mana dua coach masih ada di sini ialah Khairul Hafiz Jantan, Haikal Hanafi dan juga Aisyad bin Mas'ad lah. Jadi macam kalau orang kata Cikgu Fuad ni boleh kata ada sentuhan dia teristimewa lah kalau orang tengok yang faham sukan olahraga kan. Cikgu sendiri melihat perjalanan cikgu melatih pelari-pelari ni sampai Khairul Hafiz pernah menang Sukan C, Haikal Hanafi. Apa sebenarnya keistimewaan yang cikgu terapkan dalam latihan cikgu? Sebenarnya ni semua anugerah pada Allah kan. Orang kata kemahiran yang coach dapat ni, coach sangat bersyukur. Selain daripada sistem latihan yang bersistematik yang coach terapkan, so kita sebagai coach kita mesti juga sentiasa belajar lah, belajar. Tak semestinya kita pergi kursus ke mana-mana. Kita boleh sekarang ni, orang kata internet sangat senang kita dapat kan, dari berbagai-bagai sistem latihan yang boleh kita terapkan. Tapi memang banyak sistem latihan yang ada di dalam internet tu, di YouTube ke mana-mana. Tapi kita sebagai jurulatih kita kena tengok balik, kaji balik sesuai ke tidak diterapkan pada atlet kita. Dan benda tu yang coach cakap, memang selalu coach lakukan pada atlet yang coach lah. Selain tu coach terapkan yang penting lah jaga solat, hormati orang tua. Tu antara elemen yang coach terapkan pada atlet-atlet lah. Okey, kalau kita tengok pendekatan Cikgu Fuad dalam latihan tu, apa yang nombor satu dia? Adakah disiplin ke, diet dia ke, macam mana pendidikan ke? Yang penting adalah disiplin lah. Mana-mana kejayaan pun yang kita nak capai, kita perlu ada disiplin. Yang benda tu yang coach terapkan pada atlet-atlet. Bila kita sebut sebagai disiplin, dia kena disiplin dari segi latihan dia, pemakanan dia, rehat dia, lepas tu belajar dia. Benda-benda ni memang sangat penting untuk bagi seorang atlet untuk berjaya lah. Disiplin tu utama. Tadi cikgu cakap cikgu juga terapkan nilai-nilai murni. Apa kepentingannya coach? Kalau dari segi solatnya, adabnya tu, apa kepentingannya? Kepentingannya kalau kita sebagai agama Islam ni, kita mesti percayalah, walaupun kita sejauh mana kita berlatih, kita berusaha, tapi kalau kita tak tawakal dan minta pada Yang Maha Esa, benda tu mungkin tak akan berjaya. Benda-benda kejayaan tu semua datang daripada Yang Maha Esa lah. Dia dah tetapkan sebenarnya. Cuma kita perlu sentiasa berdoa supaya kita berjaya. Itu je. Okey cikgu, sebab rentetan daripada kejayaan Azim Fahmi tu, ramai yang mula bertanya apa istimewanya SMK Gunung Rapat ni. Jadi sebagai seorang yang berada di sini, jalani latihan di sini, coach rasa apa keistimewaan SMK Gunung Rapat? Okey, SMK Gunung Rapat istimewanya selain pada kemudahan yang terdapat di SMK Gunung Rapat ni, kita ada track, kita ada gym, kita ada dewan tertutup dan dewan terbuka. Selain tu yang coach sampai ialah sistem pentadbiran yang terdapat di SMK Gunung Rapat di sini, di mana pengetua sangat memahami orang kata kemajuan sesuatu sukan yang berada di SMK Gunung Rapat ni. Memang dia sangat memberi kerjasama yang 100% untuk kejayaan atlet-atlet di sinilah. Jadi mungkin pada cikgu, sokongan daripada pihak pengurusan tu juga membantu perkembangan atlet. Kalau sekolah lain yang mungkin tak dapat sokongan yang sama, mungkin akan terjejas, betul tu? Betul. Sebab contohnya macam kita nak pergi mana kejohanan kan, kalau pihak pengetua tak luluskan dan tak dapat carikan bajet untuk kita keluar, memang sangat sukar untuk atlet untuk melihat prestasi mereka di mana. Itu pentingnya, bila berlatih kita perlu keluar untuk pertandingan. Itu yang kita nak, pentadbir yang faham, memberi sokongan yang padu untuk atlet di SMK Gunung Rapat. Dan benda-benda tu yang berlaku di sini, yang memang coach sangat
memang sangat puas hati lah berada di sini dengan kerjasama yang diberi oleh pihak pentadbir kita lah. Kita ada dengar juga cakap-cakap daripada pihak kerajaan dan pihak yang berwajib lah, katanya akan ada bantuan lebih lah untuk membangunkan lagi sistem dekat sini. Jadi kalau coach yang berada di sini, coach rasa apa kekurangan yang perlu ditambah baik? Kekurangannya sekarang ni sebenarnya kita punya masalah track yang semakin uzur, dan aku rasa benda ni yang sepatutnya kita baiki dulu lah. Yang tu yang coach harap sangat, supaya track ni dapat dipercepatkan dia punya perbaikan dia atau pemulihan dia. Saya rasa kalau kita dengar pun memang kita akan dapat track baru, dan coach harap benda ni akan dipercepatkan lah untuk kebaikan untuk atlet. Coach, kalau kita nak minta coach share sikit, biasanya pada umur berapa atlet tu nampak potensi dia, kita boleh nampak dia boleh pergi jauh, coach? Okay, potensi tu sebenarnya kalau rendah kita boleh nampak sebenarnya, tapi untuk dapatkan prestasi dia, kita boleh lihat bila dia peringkat umur 14 tahun ke atas. Kat situ kita dah mula dapat lihat, okey, atlet ni boleh tak pergi, akan boleh pergi jauh dalam acara sprinter ke tidak. Kemungkinan dia baik dalam acara lain juga. Itu sebab dalam peringkat umur 13 sampai 15 tu, kalau di sini memang coach akan terapkan budak form 1, form 2 dia akan banyak pergi ke multilateral training. Cuba semua dia akan cuba semua acara. Lepas tu kita akan agihkan mana acara yang sesuai untuk dia lah. Berkaitan dengan atlet yang di bawah jagaan coach macam Hafiz Jantan dan Haikal Hanafi, mereka peak awal berjaya memenangi Sukan C dan kemudian nampak hilang sekejap. Maybe sekarang mungkin proses untuk kembalikan mereka ke prestasi sebenar. Jadi cabaran untuk coach, dan coach melihat jangkaan untuk mereka berada balik pada tahap lama macam mana, coach? Okey, kalau kita lihat baru-baru ni kita berada di kejohanan Islamic Game ya. Dan di situ kita dapat lihat dan coach pun sangat puas hati prestasi diorang dan nampak walaupun dengan bantuan angin masa tu, Aika dah buat 10-12 dan Cairo 10-26, dan semifinal Cairo dah buat 10-36 dengan tanpa bantuan angin ya. Aku rasa ini satu petunjuk bahawa insya-Allah dalam masa mungkin 6 bulan atau setahun dia akan dapat kembali balik prestasi yang sebelum ni lah. Kalau kita tahu bahawa Cairo dan Haikal sebelum ni dilatih, walaupun sebelum tu dengan coach masa dia tengah peaking tu, lepas tu dia pergi sekejap dengan jurulatih luar negara di Bukit Jalil, hampir setahun juga di sana. Dan bila mereka sendiri yang buat decide, bila diorang tengok prestasi diorang tak capai macam mana diorang kendaki, diorang kembali balik dengan coach, dan coach pun bagi tahu diorang untuk nak kembali memang seperti dulu kita kena makan masa. Mungkin kalau kita lihat bulan 6 tahun lepas dia kembali, dan bulan 8 baru ni dia nampak aduan prestasi semakin baik, dan aku rasa sangat puas hati lah. Maksudnya kat sini dia seterusnya akan buat lebih baik. Bermaksud jangka masa tu agak singkat ya, dapat at least dapat lebih baik lah. Bermaksud ya, coach, walaupun dia berlatih dekat Bukit Jalil dulu dengan coach luar negara, mungkin sistem latihannya sistematik, tapi faktor keserasian dengan coach tu pun penting, coach. Ya, betul, sangat penting sebab dia dengan coach sangat lama. Macam Cairo Hafiz sejak umur 15 tahun, Haikal pun sama umur 15 tahun. Keserasian tu sangat penting, dan orang kata dari segi sistem latihan tu mungkin juga mempengaruhi sebab kita melalui suasana dan iklim yang berbeza dengan luar negara. Mungkin aku tak nak condemn siapa, mungkin macam kita nak pergi satu tempat, patutnya kita kena kaji sistem suasana persekitaran macam mana aktiviti kita kan, baru kita berani untuk pergi satu tempat tu lah. So benda tu lah. Okay, coach, soalan terakhir saya, apa harapan coach untuk SMK Gunung Rapat pada masa depan, mungkin akan jadi hub utama untuk melahirkan atlet-atlet pecut? Okey, itu memang harapan coach. Dan walaupun kau baru pindah sini bulan 10 tahun lepas, sekarang bulan 8, tak sampai setahun kau melatih budak atlet yang sprinter junior ni, kau dah nampak di mana baru-baru ni di peringkat Majlis Sekolah Negeri Perak, ramai antara atletiko yang berjaya menempatkan diri tempat 1, 2, 3, 1, 2, 3 untuk acara 100 dan 200, dan insyaAllah dia akan mewakili Perak untuk peringkat MSM nanti lah, bulan 9 nanti. Dan memang ada bakat di SSM,
tak ada ketandusan orang kata atlet sprinter di SSM Gunung Rapat ni sebenarnya. Cuma kita perlu orang kata teruskan latihan sistematik, beri semangat, motivasi dan juga galakan lah kepada atlet ini. Dan aku rasa mungkin lepas ni next Azim akan keluar lagi pada SMB Gunung Rapat. Terima kasih Coach kerana sudi luangkan masa. Harimau Malaya mendoakan Coach sentiasa maju dan dipermudahkan semua urusan Coach ya. Okay, terima kasih. Boleh ceritakan perkembangan terkini latihan yang berjalan di SMK Gunung Rapat, kejohanan-kejohanan yang akan mendatang, apa yang sedang dipersiapkan? Okey, pertama sekali saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Cikgu Zaid daripada daripada Gunung Rapat lah, SMK Gunung Rapat, sebagai penjelaras sukan di Sekolah Sukan Negeri Perak. Okey, sebagai persiapan kita di Sekolah Sukan Negeri Perak utamanya, kita tengah mempersiapkan kejohanan MSSM yang akan berlangsung pada bulan September nanti. Jadi persiapan ni diambil kira daripada pencapaian murid, pencapaian atlet lah daripada MSSPK yang berlangsung pada minggu lepas dan dah berakhir dah pada minggu lepas. Kita daripada situlah kita tengok dia punya pencapaian dan ada di antara mereka yang telah terpilih untuk mewakili Perak ke peringkat MSSM pada bulan September nanti. Jadi segala perancangan kita tu alhamdulillah menjadilah. Jadi tapi jumlah yang berjaya mewakili tu kita belum kenal pasti, tapi kita cuba buat persiapan yang rapilah untuk menjelang MSSM tu. Untuk pengetahuan, peringkat sekolah di Sekolah Sukan Negeri ini, peringkat MSSM ni adalah peringkat yang agak tertinggi lah di peringkat sekolah, sebab ni adalah peringkat kebangsaan melibatkan semua negeri di seluruh Malaysia. Jadi kita sebagai Sekolah Sukan Negeri Perak, kita mempunyai KPI untuk pencapaian di MSSM yang akan berlangsung nanti. Itu antara persiapan kita buat masa sekarang lah. Jadi selepas perancangan kita, selepas saja habis di peringkat MSSM, kita akan buat lagi sebagai persiapan rapi pula untuk tahun 2023. Jadi sebagai persiapan untuk tahun 2023 tu, pihak KPM bahagian sukan Kementerian Pendidikan Malaysia telah merancang satu program dipanggil Liga KPM. Liga KPM yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti. Yang akan berlangsung pada bulan Oktober. Dia dilaksanakan dalam bentuk sirkuit. Dia dalam bentuk sirkuit 1 dan sirkuit 2. Sirkuit 1 dia adalah tempat venue dia, dan yang kedua di tempat yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Jadi itu adalah antara program perancangan Sekolah Negeri yang diambil kira dan kita ambil berdasarkan perancangan yang dibuat oleh pihak KPM. Jadi itu adalah satu kita punya penanda aras lah, untuk kita menilai prestasi atlet kita dari masa ke masa. Jadi untuk itu bila kita ada perancangan macam ni, belum itulah kita berdasarkan perancangan daripada Liga KPM Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab daripada perancangan yang dibuat oleh KPM ni lah yang banyak mencongkil bakat-bakat baru. Sebab mereka yang training ni, dia orang perlukan pertandingan. Dia orang perlukan pertandingan dan tak adalah sia-sia dia orang training untuk apa dan sebagainya. Jadi bila ada perancangan yang dibuat oleh pihak KPM yang mereka merancang dengan rapi, jadi atlet-atlet yang sedia ada ni kita boleh ketengahkan. Malah mereka pun dapat bertanding di peringkat antarabangsa, di peringkat kebangsaan. Dia Liga KPM ni adalah peringkat kebangsaan. Boleh cikgu share sikit dalam Liga KPM tu apa je acara yang dipertandingkan? Dalam saya sebagai penjelaras sukan, saya kena cakap semualah. Okey. Untuk Liga KPM ni dia ada banyak jugalah sukan yang terlibat. Contohnya sirkuit KPM untuk olahraga, bola jaring dan bola sepak, kemudian sepak takraw.
sukan ni yang akan dibuat oleh pihak KPM dalam untuk sebagai persiapan pada tahun 2023 kan. Jadi ini kita ambil peluang sebagai persiapan kita untuk tahun depannya. Okey cikgu, sebab ramai pihak dah acknowledge dah kebolehan SMK Gunung Rapat ni dalam mendapatkan pencapaian untuk atlet-atlet muda ni kan. Jadi cikgu yang berada di sini, cikgu nampak apa sebenarnya kekuatan atau keistimewaan yang ada di SMK Gunung Rapat? Okey, kelebihan dan apa yang dicakapkan tu sebenarnya tak berapa ada lah. Tapi ramai orang nampak kelebihan di SMK Gunung Rapat ni, banyak kelebihan. Tapi pada saya, kita sama saja. Apa yang berada di sukan negeri yang lain, semuanya sama. Pihak KPM bagi track semua sama. Satu Malaysia ada semua satu track. Cuma kita menjalankan apa yang kita buat. Maksudnya apa yang pengetua arahkan ataupun pihak sekolah arahkan ataupun pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perak arahkan ataupun PBD Kinta Utara arahkan, KPM arahkan, itu yang kita buat. Jadi perancangan kita tu menjurus kepada pembangunan kepada yang saya cakap tadi. Pembangunan untuk atlet ni supaya mereka ni mencapai pada tahap yang patut. Jadi apa kelebihan yang ada pada Gunung Rapat ni, pada saya itu satu perkara yang rumit nak cakap sebenarnya. Tapi pada saya itu kelebihannya tu kita buat, Laksanakan apa yang kita dirancang. laksanakan masa kita nak buat pemilihan atlet di kemasukan ke sukan negeri. Kita buat ujian tapisan, iaitu ujian dinamakan ujian kecergasan, dipanggil ujian TID lah. TID ni maksudnya Talent Identification. Talent Identification yang kita buat untuk tahun 6 yang umur 12 tahun, yang akan yang akan bersekolah tingkatan 1 untuk tahun depan. Contohlah tahun ni kita akan buat pada bulan 11 atau bulan 10 untuk kita masukkan dia ke sekolah sukan negeri. Jadi tahun lepas kita buat untuk pemilihan budak tingkatan 1. Jadi daripada situlah ujian TID yang kita buat dari tahun ke tahun tu, dia menampakkan hasil lah. Jadi kita pilih itu berdasarkan norm-norm yang sesuai untuk dia. Jadi dia punya tapak tu pun dah ada. Jadi kita pilih itu pun berdasarkan ujian TID yang kita buat. Jadi kelebihan daripada situlah yang kita pada saya TID itu sangat penting. Bukan kelebihan pada saya, itu sangat penting sebab dia dapat dapat menunjukkan arah bahawa pemilihan itu adalah tepat. Tadi saya ada tanya soalan yang sama juga dengan Cikgu Puat. Dia kata antara faktor juga yang membantu adalah sokongan yang kuat daripada pengurusan sekolah, pejabat pendidikan daerah. Jadi cikgu yang berada di sini, cikgu tengok macam mana sokongan-sokongan yang kuat daripada pihak pengurusan ini membantu pelaksanaan semua yang dirancang tu. Okey, dari segi pengurusan sekolah memang tip-top lah kan. Tip-top dengan kerjasama yang ditunjukkan oleh semua pihak kan. Utamanya dari pengetua saya lah kan. Pengetua saya dan pengetua-pengetua sebelum ni pun banyak membantu dari segi pembangunan sukan, terutamanya dalam olahraga lah, dan sukan-sukan yang lain pun sama juga. Tapi yang saya nampak pada saya dari segi pengurusan untuk memajukan atlet olahraga ni nampak sangat memberikan impak yang besar. Jadi pengurusan sekolah ni sangat-sangat penting, dan bukan sekolah saja. Jabatan pun banyak bantu, Jabatan Pendidikan Negeri Perak, PBD Kinta Utara pun banyak bantu. Jadi pihak KPM pun banyak bantu. Jadi pihak-pihak agensi luar, Majlis Sukan Negeri Perak pun banyak bantu kita. Jadi bila ada banyak kerjasama yang ditunjukkan oleh daripada sekeliling kita, kita tidak keseorangan. Maksudnya kita kuat, kita bergerak ke mana pun ada orang bantu kita. Jadi kemenjadian atlet pada saat itulah. Jadi bila ada orang banyak bantu kita, kekuatan kita ada. Bila ada kekuatan kita, kita boleh keluarkan hasil yang baik.
Okey, cikgu, soalan terakhir saya, harapan cikgu untuk tahun-tahun mendatang, mungkin dari segi fasilitinya boleh dibangunkan lagi ataupun nama SMK Gunung Rampak tu lebih besar, melahirkan lebih banyak atlet. Apa harapan cikgu? Okay, harapan saya lah untuk kemenjadian atlet yang lebih baik. Dari segi prasarana sekolah ni, bukannya saya kata tak okey. Alhamdulillah lah, di hadapan kita ni ada juga track yang kita boleh bangunkan atlet. Tapi sekiranya ada yang lebih baik, apa salahnya kan? Itulah yang kita harapkan. Tapi mengikut bajet yang ada lah jadi saya mengharapkan atlet-atlet saya ni dapat perform lah. Itu sajalah, dengan bantuan-bantuan orang sekeliling kita lah. Bila ada bantuan tu kita dapat kita akan jadi kuat dan kita lebih bersemangat untuk meneruskan perjuangan yang ada. Cikgu, terima kasih kerana luangkan masa. Kami di Harimau Malaya doakan SMK Gunung Rampak terus maju dan cikgu dipermudahkan semua perancangan dan urusan. Okey, terima kasih.